Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pagi ini bagi membicarakan nahwu dan saraf atas tajuk 12 sebab kenapa isim berbaris atas. Saya buka dulu dia punya data supaya kita boleh nampak di mana kita mula dan mana tempat yang kita berhenti. Jadi sepatutnya hari ini kita dalam tajuk 12 sebab kenapa isim berbaris mansuf, iaitu ada 12 sebab. Jadi kita sebab yang ke-8. Sebab yang ke-8 itu adalah pada muka surat 149. Maknanya kita telah habis 7 sebab. Semoga tuan-tuan masih ingat dan boleh menggunakan ilmu ini, maklumat ini untuk tuan-tuan membariskan tulisan yang tiada berbaris, bahasa Arab, berbaris. Kita dah tahu dah apa sebab dia dhammah. Dhammah ada 8. Kita tahu dah sebab kenapa satu-satu ayat perkataan tu berbaris atas ada 12 dan kita yang ke-8. Dan kita tahu kenapa satu kalimah huruf akhirnya berbaris bawah, iaitu ada 2 sebab ataupun ada yang 3 sebab. Yang 2 sebab tu yang pertama dia kerana dia adalah huruf jar dan yang kedua ia adalah mudhaf. Mudhafun ilaihi. Jadi kita sekarang ni dalam bab yang ke-8 iaitu hal. Hal ni adalah salah satu daripada sebab kenapa huruf baris akhir berbaris atas. Hal. Hal ni maknanya adalah keadaan. Kita telah pun sebelum ni kita telah pun pergi ke beberapa contoh tentang hal. Jadi kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan hal. Jadi hal ini adalah hal wa isim mansubu, isim berbaris atas, mufassiru, menerangkan, minal hayati, menerangkan dia punya
dia punya apa? Dia punya kesamaran. Kesamaran tetap apa? Tetap fa'il atau maf'ul. Jadi kerja hal ini adalah menerangkan fa'il ataupun maf'ul. Hal ini adalah hal keadaan. Jadi menerangkan hal keadaan tentang fa'il ataupun maf'ul. Dia tak ambil yang lain. Dia hanya ambil fa'il dengan maf'ul. Jadi mudah nak ingat. Hal menerangkan fa'il ataupun maf'ul. Itulah tugas dia. Dua tugas saja. Satu fa'il, satu maf'ul. Tak ada menerangkan benda lain. Hanya dua ni saja. Jadi fungsi hal memberi keterangan tentang keadaan. Keadaan siapa? Keadaan fa'il. Fa'il maknanya orang yang tukang buat. Pembuat. Ataupun keadaan pihak yang terkena oleh perbuatan tersebut ataupun maf'ul. Maf'ul ataupun fa'il. Jadi dua sebab saja. Contoh di bawah ni. Contoh di bawah ni. Maka dia tu siapa? Dia tu Musa. Keluar daripadanya, tu daripada negeri Mesir dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Faharaja minha khaifan yatarakab. Khaifan tu adalah hal. Hal apa? Menerangkan tentang dia punya orang yang keluar. Siapa orang yang keluar ni? Orang yang keluar tu adalah Nabi Musa. Masa itu dia belum jadi Nabi lagi. Dia lari kerana dia keluar daripada Mesir kerana dia telah terbunuh satu orang daripada bangsa Firaun, Kipti. Dan diberitahu bahawa Firaun akan ambil tindak balas, nak bunuh dia balik. Jadi dinasihatkan supaya dia keluar. Maka faharaja minha, maka dia pun keluarlah daripada Mesir khaifan. Khaifan itu maknanya rasa takut. Rasa takut itu adalah hal. Jadi apabila hal, dia mesti bagi atas. Jadi khaifan, bukan khaifun, bukan khaifi, tapi khaifan. Pasal khaifan sebab hal. Hal itu mesti masuk. Itu penerangan lanjut tentang peranan hal. Dan juga kita telah pun berbincang tentang satu contoh ayat yang simple menerangkan tentang hal. Ayatnya, Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a maknanya telah keluar. Zaidun, orang yang keluar. Orang yang keluar itu namanya fa'il. Sebab itu bagi dhammah. Dia bagi dhammah kerana dia duduk tempat fa'il. Rakiban bagi atas. Pasal apa bagi atas? Sebab dia duduk tempat hal. Hal maknanya rakiban itu maknanya menunggang. Boleh jadi dia menunggang Vespa ke, menunggang motor ke, menunggang kereta ke, tidak menunggang agama. Kalau menunggang agama tidak disebut hal. Dia menunggang kenderaan. Jadi dalam hal ini Zaidun adalah sahibun. Sahibun apa? Sahabat. Ataupun apa maksud sahabat ni? Yang punya hal. Sahibun al-hal. Sahibu al-hal maknanya yang menjadi tuan punya kepada hal. Ataupun hal ini menerangkan kepada tentang Zaidun. Zaidun adalah sahibun hal, ataupun kita panggil dia fa'il, sebab itu beri dhammah. Maknanya rakiban, kenapa bagi atas? Sebab rakiban ini adalah merupakan hal. Dia duduk di tempat hal. Jadi kalau kita Arab, kita kata rakiban berbaris atas. Kerana apa? Kerana dia duduk di tempat fi muhalli hal. Dia duduk tempat hal. Jadi setiap perkataan yang duduk di tempat hal, dia kena berbaris atas. Kerana syarat dia, hal adalah berbaris atas. Itu contoh minggu lepas. Kemudian kita ada lagi contoh yang telah kita bincang, iaitu wa arsalnaka linnas rasulan. Wa arsalna, kami, na tu kami, itu fa'il ya.
Kemudian arsalna telah pun mengutuskan siapa? Ka. Ka itu siapa? Ka itu Rasulullah. Untuk siapa? Linnas. Untuk manusia. Rasulan. Rasulan ini adalah kerasulan. Kerasulan. Dia adalah masdar. Jadi Rasulan ni masdar kepada Rasulu. Rasalah, bukan Rasulu. Rasalah. Jadi Rasulan ini adalah hal. Hal kepada siapa? Hal kepada Kaf. Kaf itu siapa? Kaf itu sahibul hal. Siapa dia Kaf itu? Kaf itu adalah Rasulullah. Ataupun Nabi Muhammad. Jadi dalam ayat ini mempunyai lengkaplah. Maknanya perbuatannya arsal. Orang yang membuatnya bukan orang lah. Zat yang membuatnya nah itu Allah. Kami mengutus Kaf. Kaf itu Rasulullah. Untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Apa yang diutuskan? Menerangkan Kaf ni. Rasulan tu adalah menerangkan Kaf. Menerangkan dia punya maf'ulun. Ini maf'ul ni. Sahibul hal ni maf'ul. Ini bukannya fa'il. Fa'il ini maf'ul. Jadi yang tadi contoh menerangkan tentang fa'il, yang ini menerangkan tentang maf'ul. Maf'ul itu benda yang dia kenakan tindakan kepada arsal. Arsal. Utus. Kami telah mengutus. Siapa yang kena utus tu? Kaf. Kaf tu siapa? Kaf tu Rasulullah. Jadi kaf tu adalah maf'ul. Atau boleh juga kita panggil maf'ul lebih. Kan dia yang diutus. Jadi kalimah Rasulan adalah hal. Berfungsi memberi keterangan kepada dhamir awak. Dhamir awak iaitu maf'ul. Ditujukan di dalam perbuatan tersebut. Jadi kita telah pun baca dia punya i'rab ini dan kita pergi kepada yang sepatutnya hari ini. Yang hari ini muka surat 149. Tuan-tuan, nota tuan-tuan sama muka surat dia dengan yang saya tunjukkan. Yang saya paparkan ni. 149. Tak apa. Kalau tak sama pun tak apa. Tengok yang kita ni. Jadi pada muka surat 149 ni adalah tentang keadaan fa'il. Keadaan fa'il tentang pembuat. Jadi dia punya timbulnya perkara ini kerana ada persoalan. Ada orang bertanya. Apa pertanyaannya? Soalannya, bagaimana pelajar itu pergi sekolah? Jadi bagaimana pelajar itu pergi sekolah? Maknanya dia tanya tentang hal. Kaifa zahaba talibu ila madrasati. Madrasatihi. Jadi maknanya bagaimana keadaan pelajar itu pergi sekolahnya. Jadi itu adalah pertanyaan. Jadi apabila pertanyaan, maka mestilah ada jawapan. Apabila jawapan, mestilah menerangkan tentang pelajar itu. Tentang fa'il. Fa'il dia siapa? Fa'il dia zahab talibah lah. Talibu. Jadi jawapannya, talibah. Zahaba talibu ila madrasati rakiban. Rakiban. Jadi rakiban itu adalah hal. Jadi dia mesti bagi atas. Bagaimana yang kita explain tadi. Jadi Zahaba dia telah pergi. Dia tu siapa? Dia tu talibu. Talibu tu siapa? Pelajar. Pelajar. Kemana dia pergi? Ila madrasah. Madrasati. Jadi kenalah berbaris bawah. Madrasati kerana di depannya ada huruf jar iaitu ila. Kepada madrasah ke sekolah. Kemudian rakiban. Rakiban tu adalah menunggang. Boleh jadi menunggang basikal, boleh jadi menunggang motor, boleh juga menunggang kereta dan seumpamanya. Jadi di sini rakiban ni adalah had. Rakiban ni duduk tempat had. Maka hukumnya mesti bagi atas. Jadi rakiban. Tak boleh rakibun, tak boleh rakibin, tak boleh. Mesti rakiban sebab dia duduk di tempat had. Jadi dalam hal ini sahabu. Hal adalah talib. Talib itu adalah fa'il. Ta'im dia mestilah ma'rifah.
Kemudian rakiban adalah hal. Hal mestilah nakirah. Tolong ingat poin ni. Kalau sahibu hal, makrifah. Makrifah makna ada alif lam. Kalau hal tak boleh ada alif lam. Tolong ingat. Tidak boleh ada alif lam. Itu menunjukkan hal. Tak boleh al-rakibah. Tak boleh. Kena buang dia punya alif lam. Jadi ayat ni apa jawapan ni tolong ingatlah. Zahabat talibu ilal madrasati rakiban. Talibu ni mesti ada alif lam. Manakala rakiban tak ada alif lam. Itu di antara syarat yang kena ingat. Kena diingatkan. Itu pemberian keterangan tentang fa'il. Tentang fa'il. Kemudian yang kedua, pemberian keterangan tentang maf'ul. Fa'il maknanya orang yang membuat. Yang di bawah ni yang maf'ul. Maf'ul maknanya yang kena buat. Yang kena buat. Jadi, ayat dia, saya telah minum air itu ketika sejuk. Saya telah minum air itu ketika sejuk. Jadi, sarabtu al-ma'a baridan. Sarabtu al-ma'a, pasal apa al-ma'a? Tidak al-ma'u, tidak al-ma'i. Siapa boleh beri jawapan? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi di maf'ulun bih dia maf'ul. Apabila maf'ul mesti bagi atas. Dan dia adalah sahibul hal. Sahibul hal. Kemudian baridan. Baridan hal. Apabila hal mestilah nakirah dan membaris atas. Baridan. Tak ada alif lam. Manakala sahibul hal, dia mesti ada alif lam. Al-ma'a. Al-ma'a itu adalah maf'ul dan dia mestilah ma'rifah. Manakala hal mestilah nakirah. Jadi hal adalah baridan. Baridan itu apa makna dia? Maknanya sejuk. Jadi saya telah minum. Saribtu. Saya telah minum al-ma'a, air itu baridan, dalam keadaan air itu sejuk. Jadi al-ma' adalah maf'ul. Baridan adalah hal. Hal mesti bagi atas dan mufrad. Manakala al-ma' adalah maf'ul, mestilah makrifah. Iaitu ada alif lam. Jangan terbalikkan. Maf'ul mesti ada alif lam. Dan hal tak ada alif lam ataupun dia mestilah nakirah. Adakah jelas maksud soal jawab ni? Soalannya kaifa zahaba talibu ila madrasah. Bagaimana cara dia pergi sekolah? Jawapan dia zahaba talibu ila madrasati rakiban. Kalau kita buang rakiban, ayat tu dah cukup lengkap. Jawabnya zahaba talibun ila madrasah. Tapi bukanlah soalannya kaifa. Kalau ini maknanya kan kena tanya ke mana. Ke mana dia pergi. Bukannya kaifa. Kalau kaifa ni bagaimana. Kalau ke mana ila aina zahaba talibu ila madrasata. Jadi ke mana dia pergi. Kalau ke mana dia pergi, zahaba taliba ila madrasah, dah cukup dah. Ayat tu dah cukup. Tetapi ayat ni tanya rakibah, tanya kaifah. Kalau kaifah mestilah dalam ayat tu ada dia punya hal. Sebab dia tanya tentang hal. Hal siapa? Hal pelaku. Pelaku dia siapa? Talibu. Perbuatan dia apa? Zahaba. Jadi dia mestilah makrifah dan rakibah itu adalah nakirah. Video di sini sarab tu saya telah minum. Apa yang awak minum? Saya telah minum air. Macam mana keadaan air itu? Baridin. Jadi baridun. Baridun itu adalah keadaan menunjukkan benda yang maf'ul. Benda yang kena buat. Yang kena buat ni air. Yang membuatnya siapa? Saya. Apa buatan dia? Minum. Saya telah minum air itu. Baridun dalam keadaan sejuk. Saya rasa keterangan itu dah mencukupilah. Ke ada yang nak tanya?
Ada perkara bangkit, silakan. Kita tidak nak kejar masa, kita nak kejar kefahaman. Nak tanya Ustaz, Silakan. yang syarib tu dia daripada perkataan fi'il madhi kan? Jadi Sarab, fi'il madhu syaraba. Ya. Dia fi'il mudhari syaraba yashribu ke yashrabu? yashribu. Yashribu. Saraba yashribu. Oh, bukan yashrabu. Saraba yashribu. Okey. Okey. Ada soalan lain? Ada. Tak ada, pergi muka surat 150. Jadi di sini dia menerangkan juga tentang syarat-syarat hal. Syarat-syarat hal. Apa syarat dia? Hal tidak terbentuk melainkan dengan nakirah. Ini kena ambil perhatianlah. Hal tidak terbentuk melainkan dengan nakirah. Dan sesudah ayat sempurna. Itu tolong ambil perhatian. Hal tidak terbentuk melainkan nakirah. Dan sesudah ayat sempurna. Macam tadilah ayat itu dah sempurna. Kalau tak ada ayat itu, tak ada perkataan, tak ada hal pun ayat itu boleh dipahami. Sudah cukup kan? Ayat itu dah cukup makna dia. Jadi hal itu untuk menerangkan. Menerangkan siapa? Menerangkan dia punya fa'il ataupun maf'ul. Sahibul hal tidak terbentuk melainkan makrifah. Ini dua-dua ni penting. Jadi bagi color dia cerah sikit supaya kita nampak apa yang dimaksudkan ataupun apa syarat dia. Yang pertama, hal ni mesti nakirah dan duduk selepas ayat sempurna. Yang keduanya, sahibul hal. Sahibul hal, iaitu yang pelaku dia tidak terbentuk melainkan makrifah. Contoh yang kita sebut tadi. Kalau nak tengok sini balik. Jadi di sini, hak dia punya fa'il dia, sahibul hal dia adalah talibu. Mesti ada alif lam. Yang mana pada hal duduk selepas ayat sempurna. Ayat sempurnanya mana? Zahaba talibu ila madrasah. Ayat tu okey dah. Tak ada salah apa-apa dah. Betul dah. Tapi untuk menerangkan hal, kena letak di hujungnya. Iaitu rakiban. Jadi, tolong beri perhatianlah yang ni. Tolong ingatlah. Apabila kita nak letakkan satu benda tu, hal ke ataupun bukan hal. Sebab yang beri atas ni banyak. Ada 12. Jadi, kalau hal, mesti cari fa'il dia dan juga ataupun maf'ul. Kalau dia menerangkan fa'il, menerangkan maf'ul, dan dia nakirah, dan dia duduk selepas ayat yang sempurna, maka dia hal. Manakala dia punya sahibul hal pula, tidak ada, tidak terbentuk melainkan dengan makrifah. Maknanya dia mesti makrifah lah. Itu dia. Jadi sekarang ni kita ambil contoh. Hal biasanya sesudah ayat yang sempurna. Dia nakirah dan isim mustaqaq. Isim mustaqaqnya ialah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Mustaqaq. Mustaqaq itu sama ada fa'il ataupun maf'ul. Isim mustaqaq. Isim mustaqaq, isim pecahan daripada fa'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'ala ya fa'alu. Kemudian fa'lun. Lepas itu maf'ul. Ada fa'il dulu. Fa'ilun. Lepas itu maf'ul. Itu adalah isim mustaqaq. Isim mustaqaq itu adalah pangsa kepada fa'il madhi. Fa'il madhi itu ada beberapa pangsa, termasuklah isim maf'ul dan isim fa'il. Dua-dua isim itu adalah kita panggil isim mustaqaq. Jadi hal biasanya sesudah ayat sempurna, dikata biasanya, bukan wajib. Biasanya nakirah dan isim mustaqaq. Yang nak jadi hal ni mestilah isim mustaqaq, iaitu isim fa'il ataupun isim maf'ul. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Wala tamsi fil ard maraha. Itu ayat 17. Ayat 17 adalah ayat Isra. Ayat yang ke-37. Wala tamsi fil ardi
maraha. Kalau tak ada maraha ni, wala tamsi fil ard pun dah cukup. Ayat tu dah lengkap. Tetapi kita tak tahu dia menerangkan siapa. Tapi dalam ayat yang pendek macam ni, kita boleh agaklah siapa yang diterangkan. Iaitu tamsi. Tamsi. Jangan kamu berjalan. Jadi siapa dalam tu? Kamulah. Engkau lah. Di dalamnya ada engkau. Tamsi. Dalam tamsi ni ada engkau. Mana engkaunya? Ada ta. Ta tu. Ta tu menunjukkan ta awak. Awak maknanya orang laki-laki. Tapi ayat ini bukan tuju pada orang laki-laki saja. Tuju juga kepada laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki saja tak boleh jalan dengan sombong, tetapi laki-laki dan perempuan tidak boleh sombong. Jadi wala tamsi fil ardi maraha. Jadi janganlah awak. Awak tu siapa? Awak tu kita yang membaca Quran ni. Fil ard, di atas muka bumi, maraha, sombong. Sombong ataupun angkuh ataupun mempertayangkan perhiasan ataupun mempertayangkan dia punya kebendaan. Kalau naik kereta, tayang kereta lah. Kalau naik motor, tayang motor lah. Ataupun tunjukkan perhiasan-perhiasan. Jadi menayangkan perhiasan dan berbangga dengan kenderaan, itu adalah maraha. Sombong. Orang yang sombong ni orang yang tak masuk surga. Orang yang sombong tidak akan masuk surga walaupun kesombongan itu kecil. Jadi ayat ini menyuruh kita bersihkan hati kita, jangan ada sikit pun kesombongan kepada orang lain. Jangan kita sombong pada orang. Apalagi pada orang miskin. Kita tayang kita punya motor, kita motor yang besar tu, yang harga dia sampai 10,000 tu, kepada orang miskin. Jadi orang miskin yang naik Honda Car ni dia nampak macam penuh dengan kiri hati. Sebagaimana Qarun menayangkan harta dia kepada orang-orang miskin. Maka ada di antara orang miskin tu yang berkata dalam hatinya, alangkah baiknya kalau aku kaya macam Qarun. Perkataan apa yang Qarun buat tu, walaupun dia tidak suruh orang tengok dia, tapi perbuatan dia tu dengan mengeluarkan dia punya harta-harta karun dia tu, bawa berjalan ke tengah orang ramai, itu adalah tanda sombong. Jadi Tuhan beri pesan kepada kita, kalau nak masuk surga, wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong apabila kamu keluar berjalan di hadapan orang ramai. Jadi ini satu ilmu yang sangat penting, yang sangat mustahak, supaya kita tidak terlibat dengannya. Sebab kalau terlibat, tidak menjadi ahli surga. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Itu adalah nas. Jadi jangan sombong. Bukan nas lagi, ayat Quran. Wala tamsi fil ardi maraha. Ini nas, ayat Quran mengatakan jangan sombong. Jadi kalau sombong, memanglah nak cari malam, nak cari kesusahan. Sebab nanti akan diseksa oleh Allah di dalam neraka. Sebab di dalam negeri cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk surga. Jadi jangan kita jangan kita berlaku ke arah neraka. Tapi berlakulah ataupun behaviorlah ke arah surga. Jadi maraha ini ada hal. Apabila hal dia mestilah berbaris atas. Jadi maraha. Jadi maraha ini orang yang maraha ini adalah hal dan dia adalah isim fa'il. Maraha itu dikata isim fa'il, tapi saya kata ini bukan isim fa'il, tapi ini adalah mazdar. Ditulis isim fa'il tak apalah, tapi dia mazdar. Jadi maraha ini kesombongan. Jadi asalnya maraha yang baru. Jadi ini adalah
isim fa'il, bukan isim fa'il, tapi dia adalah mazdar. Mazdar kepada baraha. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan boleh refer balik pada ayat surah 17, ayat 37. Okey. Kemudian, la ta'kulu ta'am sarafan. La ta'kulu ta'am sarafan. Jadi, la ta'kulu, ini adalah tegahan. Tegahan apa? Ta'am. Jangan kamu makan. Tapi ini bukan Al-Quran. Ini adalah kata-kata nasihat saja. La ta'kulu ta'ama sarafan. Janganlah kamu makan makanan, janganlah kamu makan makanan berlebihan. Ataupun jangan kamu makan mengikut selera makan. Jadi sarafan ini adalah membazir ataupun berlebihan. Jangan makan berlebihan. Makan boleh, tapi jangan berlebihan. Siapa yang makan berlebihan, maka dia tak dapat pahala makan. Bukan saja tak dapat pahala makan, malah kadang-kadang sampai peringkat haram makan kerana berlebihan sangat sehingga menimbulkan mudarat pada dia. Jadi makan berlebihan itu adalah ditegah. Tapi makan tidak ditegah. Makan boleh makan, tapi kenalah sarafan. Sarafan itu adalah hal. Baringnya bari atas. Kemudian sahibul hal dia adalah ta'am. Ta'am adalah makanan. Dan dia mesti ada alif lam. Ta'al ta'am. La ta'kulut ta'am. Walaupun dalam ini kita tak sebut al, sebab dia terus pergi kepada baris sabdu pada ta. La ta'kulut ta'ama. Kalau kita berhenti, la ta'kulu at-ta'am. At-ta'am itu kena sebutlah sebab kalau kita berhenti. Tapi kalau kita terus, dia terus ke sini, seolah-olah macam tak ada alif lam. Walhal dalam tulisan ada, tapi dalam sebutan dia tak berapa dapat baca. Jadi dia tetap ada dia punya alif lam. Tetap makrifat. Manakala sarafan adalah hal. Dia adalah nakirah. Maksud dia, janganlah kamu makan berlebihan. Ini pun nasihat ni. Bagaimana nasihat yang pertama tadi? Jangan kamu makan berlebihan. Okey, yang ketiga. Hal boleh menerangkan fa'il dan maf'ul pada satu ayat. Hal itu boleh menerangkan fa'il ataupun isim fa'il ataupun maf'ul dalam satu ayat. Contohnya macam ni. Macam ni dia kata apa? Laki tu mu'allima rakibaini. Jadi laki itu maknanya saya. Saya telah apa? Telah berjumpa. Laki itu satu fa'il. Kemudian mu'allimah itu adalah orang yang kita jumpa, iaitu maf'ul. Kemudian rakibaini. Rakibaini maknanya berdua-dua adalah menunggang kenderaan. Sama ada motor ke, basikal ke, kereta ke, ataupun apalah, asalkan dia menunggang. Jadi laki itu saya jumpa. Satu fa'il. Makna ada fa'il di sini. Kemudian mu'allimah, bukan mu'allimah maknanya maf'ul. Jadi fa'il dan maf'ul dalam satu ayat. Ayatnya apa? Halnya apa? Rakibaini. Rakibaini maknanya kedua-duanya sedang menunggang. Sama ada menunggang kereta, duduk dalam satu kereta dua orang, ataupun menunggang basikal, dua basikal dua orang. Ataupun satu basikal dua orang pun adalah rakibaini. Jadi dalam ayat ini, fa'il dan maf'ul ada serentak. Boleh. Boleh ayat itu satu hal menerangkan dua pihak, iaitu fa'il dan juga maf'ul. Laki itu saya jumpa. Mu'allimah, saya jumpa dengan guru. Kemudian rakibai. Jadi dua itu maknanya saya dan juga guru menunggang kenderaan. Jadi hal boleh menerangkan fa'il dan maf'ul dalam satu ayat.
Jadi maknanya bukanlah makna satu hal, satu fa'il ataupun satu maf'ul. Dia boleh kongsi. Dia boleh dua. Boleh dua sekali diterangkan. Tak payah cerita banyak kali. Tak payah laki itu, laki, tak ada buat dua macam mana. Laki itu mu'am. Kalau nak buat satu, dua, laki itu tak kena lah. Rakib tu, rakib tu, wow, rakib, rakibah, mu'allimah, dua ayat. Rakib tu satu ayat. Lagi satu lagi adalah rakibah, mu'allimah. Jadi dua kali. Jadi tak usah gunakan dua kali, boleh gunakan satu kali saja, ataupun boleh masukkan satu rakibah ni kepada dua rakibah. Jadi kita sebut dia punya fa'il dia adalah laki itu, kemudian mu'allimah adalah maf'ul. Jadi fa'il dan maf'ul dalam satu hal. Hal dia apa? Rakibaini. Rakibaini maknanya kedua-duanya menunggang kenderaan. Okey? Kalau Ustaz cakap tadi nak masukkan dua macam mana Ustaz? Al-maf'ul tu. Apa dia? Nak masukkan dua. Nak buat dua ayat. Tak buat dua subjek lah. Kalau ada. Itu laki itu dia punya predikat is kalau nak al-mu'alim tu kita buat dua. Seorang alim, katalah seorang ustaz. Boleh wow. 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 Lelaki itu mu'alim. Mu'alimah. Mu'alimah. Rakibai. Wow ya, dan bagi saya. Dan lah, maknanya dua lah. Okey. Maknanya saya dan juga cikgu menunggang motosikal sebagai contoh. Jadi ubuh wa je sudah cukup lah. Tapi tak perlu ubuh wa di sini sebab kita menerangkan fa'il dan juga menerangkan maf'ul. Fa'ilnya saya, maf'ulnya adalah keadaan kami adalah rakibai ini. Rakibai itu hal dia lah. Hal dia lah. Hal untuk dua orang. Satu saya, satu lagi untuk guru. Jamak tak boleh Ustaz ni? Kalau dua je tak boleh jamak lah. Tak boleh jamak lah. Sebab dua. Kalau segi tiga, katakan laki itu satu, kan? Mu'allimah dua, kemudian talibah tiga. Jadi sini boleh kata rakibuna. Okey. Rakibuna jamak kepada rakabah. Rakibuna. Boleh lah. Kalau tiga lah, kalau ada satu lagi. Tulis sini lagi. Talibah. Jadi tu mu'allim, talibah, rakibuna. Sebab banyak. Lebih daripada dua, tiga. Jamak lah. Jamak rakibah adalah rakibu. Kalau ramai, rakibuna. Okey? Okey. Ada lagi? Ustaz, yang kita tengok ayat yang ujung tu, kalimah rakibaini. Dia menjadi hal, dan hal itu biasanya dia mansubkan. Jadi mansub ini kita katakan dia mansub dengan ya lah, bil ya kan atau bil ya nun? Dia mansub dengan ya. Ya saja. Mansub dengan ya. Nun ni adalah tanda dia perkataan yang lima. Fa'il yang lima. Ya nun. Ya tu menunjukkan mansub. Tapi kalau dia majrur pun dengan ya juga. Tapi kena tengok perkataan sebelumnya. Depan dia mesti ada haraf jar kan? Kalau majrur. Kalau dia marfu' macam mana? Ada dhammah lah. Jadi bunyinya? Waw nun. Rakibuna. Rakibuna. Betul. Ini adalah fa'il yang lima.
Dua ya nun. Kalau jamak, wa nun kalau maf'ul, kalau dia masuk ya nun juga tapi nun bagi atas. Itulah dia punya bahasa Arab dia tentang masalah jamak. Ada lagi kalau berpanggil? Tak ada lah tu. Tak ada, kita surat berikutnya. Pada muka surat berikutnya ini, hal boleh disebut dulu daripada sahibah. Sahibah. Hal boleh sebut dulu sebelum sahibah. Biasanya yang tadi kita belajar hal di ujung. Tapi yang ini dikata hal boleh disebut dulu daripada dia punya sahib. Sahib dia. Di dalam hal contoh berikut adalah musarri'an. Musarri'an sara jundu. Jundu tu adalah dia punya sahibu. Sahibu apa? Sahibu pada musarri'an. Jadi tetapi dalam ayat ni boleh kita sebut hal dulu, iaitu musarri'an. Tapi kena jugalah dia nakirah dan juga dia nakirah dan juga dia bagi atas. Nakirah dan bagi atas. Musarri'an. Musarri'an apa? Sara. Sara. Jadi musarri'an tu adalah tergesa-gesa. Apa yang tergesa-gesa? Sara. Sara ni fa'il. Fa'il madi. Kemudian siapa dia punya fa'il? Fa'il dia jundu. Jundu tu adalah askar. Tentera. Jadi kita nak maknakan dia kalau ikut kataan-kataan telah tergesa-gesa berjalannya tentera itu. Tapi payah dapat makna kalau sebut macam tu. Jadi kita kena gunakan bahasa kita, bahasa persuratan, iaitu telah tergesa-gesa berjalan tentera itu. Tentera itu berjalan tergesa-gesa. Pasal apa? Pasal nak kejar musuh, boleh contoh. Jadi musarri'an, didahulukan musarri'an, menggunakan hal. Itu maknanya ayat itu lebih kuat makna dia daripada kalau kata sara jundu musarri'an. Itu boleh, tak ada salah. Tetapi nak kuatkan, mana kuat? Ayat fa'il ke ayat isim? Siapa boleh beritahu mana yang kuat antara ayat isim ke ayat fa'il? Apa alasannya kalau sekiranya kita pilih yang itu? Dalam hal ini, ayat ini menerangkan bahawa ayat fa'il, ayat isim lebih kuat daripada ayat fa'il. Sebab itu digunakan isim dulu, musarri'an. Musarri'an ini adalah malda. Malda kepada apa? Malda kepada sara. Sara'a. Sara'a itu segera. Jadi musarri'an maknanya tergesa-gesa. Jadi ayat ini ayat isim. Dimulakan dengan isim. Kerana ayat mula dengan isim ni dia lebih kuat daripada ayat dimulakan dengan fa'il. Kita boleh ayat menggunakan fa'il. Sara, jundun, musarri'ah. Boleh. Kita mula dengan sara. Sara atau fa'il. Isim apa? Ini fa'il. Fa'il maknanya ayat tu ayat ismiyah, ayat fi'liyah. Kalau menggunakan musarri'an, ayat tu ayat ismiyah. Ismiyah maknanya nama. Dalam hal ini, menggunakan nama itu lebih kuat daripada menggunakan fa'il. Apa alasannya? Apa sebab dia lebih kuat? Sebabnya, sari'an, itulah kita buat ayat, sari'an jundun musari'ah. Jadi ayat itu kurang kuat kerana sari'ah itu maknanya telah berjalan. Benda itu dah lepas dah. Selah, sara maknanya telah berjalan. Telah berjalan maknanya dia hanya waktu dia berjalan je yang balik dia punya cerita tu, maknanya sara, dia telah berjalan. Jadi sekarang tak berjalan dah. Waktu kita cakap ni dia tak berjalan dah. Jadi maknanya kekuatan dia tak kuat. Kalau kita katakan musarri'an. Musarri'an ni sudah menyebutkan sifat. Sifat orang yang berjalan tergesa-gesa. Sari'an. Jadi sifat ni, walaupun waktu itu dia tidak tergesa-gesa, kita masih dikata dia sari'an. Dia masih lagi tergesa-gesa sifat dia.
Macam kita katakan seorang tu sidik. Sidik maknanya jujur. Walaupun waktu kita bercakap tu, kita kata dia tu seorang yang jujur. Walaupun waktu kita bercakap tu dia sedang tidur. Tetapi ayat tu masih apply kepada dia. Walaupun dia tidur, tetapi dia seorang yang jujur. Kita tak boleh kata, kalau kita kata dengan fa'il madhi dulu, bermakna boleh jadi waktu dia cakap tu dia tak jujur. Telah jujur seorang, kalau kita kata sini, telah apa namanya, jujur seorang imam. Jadi maknanya kita bercakap tu, kita beritahu dia telah jujur. Barangkali masa kita cakap tu dia tak jujur. Jadi oleh kerana itu ada tempoh time, bermakna ayat tu tak kuat. Ayat yang kuatnya tak ada tempoh time. Tak ada tempoh time, musarri'an. Musarri'an ni tergesa-gesa. Boleh jadi waktu kita cakap tu dia sedang minum. Tapi bukan dia berjalan, dia sedang minum. Tapi oleh kerana dia sifat dia tergesa-gesa bila berjalan, maka statement tu valid pada dia. Itu sebabnya kalau kita nak gunakan, nak ada dia punya taukid, kita gunakan ayat ismiyah. Kalau benda tu nak cerita, sekadar cerita saja, gunakan fi'liyah. Maknanya waktu kita cakap tu mungkin dia tak buat benda yang kita cakap tu. Bukan kita bohong, tidak. Tapi maknanya benda tu telah berlaku, telah berjalan, telah makan, telah minum, telah pergi. Waktu kita cakap tu boleh jadi dia tidak pergi. Tapi kalau musarri'an ni, dia sentiasa bersifat dengan sifat itu. Orang kata dia tu kazib, dia tu pembohong. Walaupun waktu dia tidur tu, waktu kita cakap tu dia tidak bercakap pun. Mana nak kata bohong kalau dia tak cakap. Tetapi sifat, kena ingat, sifat dia adalah tergesa-gesa. Okey? Adakah keterangan tu memadai? Okey, Ustaz. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan tahulah kenapa ada ayat Quran gunakan ismiyah, ada ayat Quran gunakan fi'liyah. Dan kita kena ingat apabila Tuhan sebut dalam ismiyah tu maknanya benda tu benda kekal. Benda tu benda yang perlu diambil perhatian. Mana Tuhan nak seramkan, nak taukidkan perbuatan itu dengan cara mendahulukan dia punya fa'il. Sebab itu dibolehkan kita dulukan dengan fa'il pula, dengan isim. Musarri'an sara jundun. Maknanya di sini kita dapat faham bahawa tentera itu selalu dalam keadaan tergesa-gesa bila jalan. Tak ada jalan itik pulang petang, tak ada. Jalan lepung, tak ada. Dia mesti jalan sentiasa tergesa-gesa ataupun sentiasa cergas. Sebab sifat tentera itu kena cergas. Kalau tidak, musuh kalahkan dia. Dia nak mengalahkan musuh, dia kena cergas, lebih cergas daripada musuh. Kalau musuh lebih cergas dari dia akan kalah. Jadi dia kerja dia tentera. Tentera ini menjaga keamanan. Maka dia kenalah sentiasa tegas, sentiasa cepat, sentiasa tergesa-gesa. Itu jadi sifat. Jadi kita boleh mulakan kalau kita maksudkan nak tunjukkan dia ni adalah orang yang sentiasa bersegera, sentiasa cepat, sentiasa pantas. Maka kita gunakan hal dulu. Barulah fa'il, kemudian isim pembuat fa'il. Okey? Jadi baca Al-Quran jangan baca saja. Pandang dulu apa digunakan. Kenapa ayat ni Quran kepada isim? Isim jumlah ismiyah. Sebelumnya jumlah fi'liyah. Tiba-tiba ini isim. Jadi kita tahu sebabnya kerana yang ini lebih kuat membawa maksud makna yang dikehendaki. Okey. Yang kelima, hal yang kelima. Hal boleh disebut lebih sekali dalam satu ayat. Jadi hal ni boleh disebut berkali, lebih dari sekali dalam satu ayat. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Apa ayatnya? Fakuluhu haninan.
Hani'an, mari'an. Hani'an, mari'an. Maka makanlah dengan puas dan cukup. Dan cukup, maknanya dengan sempurnalah. Makanlah dengan puas dan cukup. Kalau nak lebih faham, bukalah ayat Quran, surah yang keempat, ayat yang keempat. Tuhan kata, fakulu, maka makanlah. Makanlah apa? Makanlah hani'an, mari'an. Hani'an ni adalah hal. Mari'an ni pun adalah hal. Jadi tujuan dia di sini disebut sikitlah. Fakulu tu, fa tu adalah rabitah jawab syarat. Jawab syarat. Jawab syarat adalah merupakan syarat. Dan kulu tu adalah fa'il. Fa'il apa? Fa'il amal. Mabni ala hazaf nun. Dia buang nun. Kenapa buang nun? Kerana disambung dengan hu. Hu ni. Oleh kerana bersambung dengan wa. Wa ni. Kulu. Asalnya qala. Jadi kerana ini kulu. Jadi fa'il amal. Kulu washrabu. Ini kulu. Kemudian ada hu. Ha tu adalah dhamir mabni ala sukun fi muhalli raf'in fa'il. Dia adalah fa'il dia. Kemudian ha ni, hu tu dhamir mabni ala dham fi muhalli nisbi maf'ul bih. Dia ini adalah maf'ul bih kepada kulu. Kemudian wa jumlah fi muhalli jazam, jawab syarat. Jadi jawab syarat dia adalah fakulu, maka makanlah. Kalau nak tahu apa syarat dia, kena buka ayat ni. Sebelumnya ada syarat. Ini jawab syarat. Hani'an. Hani'an adalah had. Hukumnya mansukh. Dan mari'an. Mari'an pun juga adalah hal. Hal yang kedua, hukumnya mansukh. Mansukh dengan fathah. Jadi maknanya dalam satu ayat boleh dua kali sebut hal. Begitu juga dalam satu ayat boleh dua-dua ada fa'il dan juga maf'ul dengan satu hal. Macam tadi, raqibaini. Boleh. Tidak salah. Jadi kita boleh banyakkan hal ataupun kita boleh banyakkan dia punya benda yang kita terangkan. Iaitu kita terangkan jika sama, boleh dengan satu hal. Kalau tak sama, boleh tambah hal lagi satu. Jadi dari sini fahamlah kita bahawa hal itu boleh diletakkan lebih dari satu. Bagaimana contoh surah yang keempat. Nak tanya, Ya, silakan. fakuluhu. Andai kata hu tu tidak ada, maka dia adalah fakulu, ada alif lah kan? Betul. Alif dibuang kerana dia diikuti dengan dhamir. Bukan alif yang dibuang, nun dibuang. Oh, nun. Jadi fakuluna, bukan fakulu ada alif. Fakuluna. Oh, saya ingat kalau ada alif, fakulu yang alif ganti tu. Okey. Kan? Supaya lebih nyata kita buka ayat Quran. Buka ayat Quran, kita boleh dapat maklumat yang lebih lagi, insya-Allah. Pasal mas kahwin, Ustaz. Ya. Ni ayat ni pasal mas kahwin tu. Ada Mas dua kahwin. tu. Mas kahwin dan apa. Ayat dia untuk An-Nisa. Dah terdelete ke? Ada ni wa'atulu dan Ada. perempuan mas kahwin sedang senanti jika berbaik hati padanya. Okay. Ini ayat dia. Saya keluarkan. Lagi. Ayat yang keempat. Okey, betul je. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Jadi maknanya apa? Berilah mas kahwin kepada perempuan yang kamu nikahi. Ini arahan Allah kepada lelaki yang nak kahwin. Wajib ada mas kahwin. Mas kahwin itu adalah kepunyaan perempuan yang dinikahi, bukan punyaan ayah dia, bukan punyaan mak dia. Tak adalah mak dia ambil duit itu atau ayah dia ambil duit itu jadikan nak buat belanja kenduri kahwin, tak boleh. Itu duit perempuan, duit orang yang kahwin, duit perempuan. Sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jadi mas kahwin itu adalah mesti diberi dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Apa maksudnya? Maksud dia, ni ada kerelaan. Kerelaan itu maksudnya pemberian itu ialah mas kahwin yang besar. Yang besar kecilnya ditetapkan menurut persetujuan kedua pihak. Kerana pemberian itu harus dilakukan dengan elat. Jadi pemberian itu besar ke kecil ke mahal ke murah ke, mestilah menurut persetujuan. Kalau ikut yang laki-laki nak bagi tu dia nak yang murah je. Cincin tu kalau cincin emas barangkali harga 1,000, kalau cincin sado dengan emas tu barangkali harganya 102 je. Jadi kena beritahu, kena bersetuju. Tak apalah dapat yang kotak je pun tak apalah, asalkan ada gaya emas, okeylah. Kalau dia terima, okeylah. Tapi kalau tak terima, jangan. Kalau tak terima, bagi juga, nanti timbul masalah kemudian. Kemudian, yang nombor 3 ni, jika mereka tu siapa? Mereka tu iaitu wanita. Wanita dalam ayat ini terdapat dalil bahawa si wanita berhak bertindak terhadap hartanya jika ia cerdas. Kalau dia tu orang yang cerdas, bukan budak yang belum balik, yang tak reti nak gunakan harta, itu lainlah. Tapi dia ni orang cerdik. Dalam hal-hal ini, mas kahwin yang diberikan itu mestilah di bawah tindakan wanita. Bukan hak, bukannya boleh digunakan oleh ibu dia ke ayah dia ke, atau boleh gunakan untuk buat kenduri kahwin dan sebagainya, tak boleh. Melainkan dia setuju. Perempuan setuju. Kemudian yang keempat ni, hak yang kita nak cari ni, yang keempat tadi apa dia? Yang senang hati. Senang hati yang dengan keredaan dan menjadi pilihan dia menggugurkan sebahagian ataupun menunda ataupun bahkan menggantikannya. Jadi kalau dia senang hati menggantikan yang lain atau gugurkan yang lain dan seumpamanya, boleh. Ataupun dia, walaupun dia punya suami dah bagi dah ke dia, dan dia tengok suami dia memerlukan duit dan dia bagi duit tu ke suaminya untuk tujuan yang tak kisah tujuan apalah, tapi maknanya dia senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Senang hati itu maksudnya terimalah dan nikmat pemberian itu dengan senang hati, maksudnya untuk menghilangkan rasa tak enak di dalam hati ketika menerima pemberian tersebut. Jadi maknanya kalau perempuan terreda nak bagi kepada suaminya sebahagian ataupun semua, tak kisahlah, maka terimalah. Dan di sini fakuluhu. Fakuluhu ni maknanya makanlah. Tapi dalam ayat ini maksud terimalah. Mungkin benda itu tak boleh makan. Mungkin benda itu dalam bentuk mas kahwin, dalam bentuk mas ke tembaga ke, ataupun harta ke, ataupun kereta ke, ataupun rumah ke, tak boleh makan. Tapi kulu di sini makanlah. Maknanya makan tu maknanya terimalah. Terimalahnya. Hu tu apa? Hu tu mas kahwin yang dia reda bagi kepada suami dia.
Untuk tujuan katakan suaminya nak beli kereta tu kerana selama ni tak ada kereta, maka dengan duit mas kahwin tu, mas kahwinnya banyak, barangkali 200,000 kot. Bolehlah bagi kepada si suami tu beli kereta. Hainan. Jadi hanian maknanya dengan puas. Marian maknanya redha. Cukup. Puas dan cukup. Jadi jangan susah hati. Kalau dia bagi, boleh ambil. Kalau dia tak bagi, tak boleh ambil. Apa alasan dia, itu masalah dia. Dia nak bagi, dia tak bagi, itu pulang pada dia. Kalau dia bagi, ambil. Ambil dengan puas dan juga marian. Puas dan marian adalah had. Kedua-duanya adalah had. Kedua-duanya adalah baris atas. Kedua-duanya adalah nakirah. Tak ada alif lam. Jadi ini menunjukkan had. Adakah lebih terang dia punya maksud dia daripada kalau kita tengok separuh ayat. Jadi lebih terang Ustaz. Tapi sekarang yang jadi persoalankan, mas kahwin setiap negara berbeza Ustaz kan? Itu mas kahwin. Itu apanya? Hantaran dan Itu mas kahwin. Bukan mas kahwin keredaan. Itu mas kahwin adat resam. Adakah Sabah mas kahwin tu RM22.5? Itu kan? Tapi dalam adat resam kan pergi faham RM22.5 ni. Kenapa RM22.5? Tak ada siapa yang boleh jawapan. Jadi itu bukan, ialah mas kahwin betul lah. Kalau si isteri itu terima redha dengan banyak itu sebagai mas kahwin, okey je. Malah kalau ganti dengan baca surah Fatihah pun boleh. Kalau isterinya redha, tak jadi masalah. Tapi adakah perempuan redha dengan keadaan itu? Yang sekarang ni pasal dia nak kahwin, nak tak nak kena redha lah. Walahal sebenarnya itu bukan ketetapan daripada agama. Agama tak kata RM20.5. Kalau ni sebenarnya RM80. Betul. Adakah nilai perempuan tu RM80 je? Apa yang dapat nak beli RM20? Jadi mana itu adalah olok-olok. Bukannya benda serius. Menilai isteri. Menilai bakai isteri dengan harga RM20.5. Adil ke? Jadi maksud mas kahwin ni bukan mesti ikut yang ditetapkan yang zaman dulu 50 tahun yang lepas pun harga sama dengan zaman sekarang. Kenapa tak berubah? Sedangkan harga naik, barang naik semua sekali. Tapi kita masih lagi menilai perempuan yang nak kita kahwin dengan harga RM22.5. Jadi itu sangat-sangat tak kenalah. Orang agama tolong ambil perhatian lah yang ni. Janganlah merendahkan martabat perempuan begitu rupa sehingga tak ingat masalah mas kahwin tu tak sepatutnya. Itu saya punya pandangan lah. Ada orang salah tak nak terima pun tak apa. Itu adat je, adat. Boleh lah, tapi adat tak nasabah lah, tak patut. Penilaian kita terhadap perempuan sangat rendah. Dengan harga RM22.5 tu cukup dengan semangkuk mi. Tak cukup. Semangkuk mi je. Sekarang ni kita pergi mana? Semangkuk mi je dah RM20 dah. Jadi tak sepatutlah. Sangat tak patut. Sesuami yang nak kahwin tu, berilah mas kahwin lebih. Dia tak tulis pun tak apa. Dia tulis RM20.5 pun tak apa. Tapi kita bagilah lebih. Bagaimana yang kemampuan kita. Supaya kita lebih memadu kasih. Dengan cara memberi pemberian yang lebih baik daripada yang ditentukan. InsyaAllah. Betul Ustaz. Saya setuju pandang Ustaz. Yalah, kebanyakan orang perempuan setuju. Kalau misalnya sudah jadi isteri tu, kita boleh tak tuntut balik semula yang tambahannya tu Ustaz? Itu dah lain kontrak Ustaz. Hanya boleh tutup belum akad. Belum akad. Dah sudah akad, habis cerita mana awak dah setuju dah. Jangan tutup hari ni. Marah kawan tu. Kalau kawan tu kaya tak ada masalah, tapi kalau kawan tu miskin, tak je Ustaz, sepandangan je. Betul lah. Kalau nak tuntut sebelum akad. Sebelum akad je. Dah akad. Jadi maknanya bakal-bakal anak kita, cucu kita kena buat pandangan baru lah Ustaz. Bagi tahu.
Awak nak mas kahwin berapa? Tanya. Lepas Okey. barulah apabila datang meminang, kami nak sebanyak ini kerana si perempuan yang nak kahwin ni dia nak sebanyak itu. Jadi itu lebih baiklah. Jadi jangan tuntut sesudah kahwin. Sesudah ada cucu baru tuntut, itu tak patut. Kenapa ke dulu tak rasa tak adil? Sekarang ada cucu masa tak adil. Itu tak betul. Okey. Jika nak tuntutlah sebelum akad. Sebelum imam kata aku nikahkan kau tu, anak tidur imam. Saya ada benda lagi nak sebut. Apa dia? Saya nak naikkan dia punya mas kahwin. Walaupun mas kahwin negeri ni RM80, ya, saya tak nak RM80. Saya nak RM800 sebagai contoh lah. Dia boleh request. Dan suami, kalau bakal suami dia kata setuju, okey lah. Kalau tak setuju, tak boleh lah. Kalau dia tak ada dan sebagainya, tak boleh lah. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Nak bagi duit tu boleh pakai kad je. Kad je, letak kat telefon, beres. Tak payah pergi bank. Kad yang kita tu tulis itu 800, kemudian kita letak dekat dengan kita punya telefon dia scan kita punya kad itu masuk akaun dia. Selesai masalah. Jadi tak ada masalah sangat lah. Tidak perlu nak pergi bank dan sebagainya. Tak payah bubar dulu dia punya majlis akad nikah. Tak payah. Dan boleh buat. Jadi terpulang pada perempuan tu. Dia berani tak berani. Kalau dia berani, okey dapatlah. Kalau dia tak berani, tak ada. Kalau dia reda dengan RM80 tu, itulah yang dapat ke dia. Tapi walau macam mana pun, jumlahnya mestilah berpatutan. Mengikut kemampuan si suami. Kalau suami itu CEO, katakan CEO Telekom sebagai contoh. Pendapatan dia sebulan barangkali hampir berpuluh ribu lah. Dia tak mungkinlah beri RM80. Tak nak sabar. Tak logik. Jadi kita share lah. Share nikmat ni dengan bakal isteri. Belum jadi isteri lagi, tapi kita share nikmat. Sebagai hati itu lebih padu, lebih mesra. InsyaAllah akan menimbulkan rasa kasih sayang yang berkekalan. Itulah tujuan mas kahwin. Kalau mas kahwin RM20.5, apa yang nak rasa? Ada nak rasa mesra? Ada nak rasa seronok terima RM20.5? Tak rasa seronok pun. Tak ada benda nak boleh buat. Jadi, timbang rasalah. Dan mak abah ibu bapa kepada si perempuan yang nak kahwin ni, peringatlah benda tu. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Sederhanalah. Supaya kasih sayang berkekalan bukan hingga ke hari cucu, hingga ke akhirat yang kita tuntut, yang kita nak, cari. Wallahu a'lam. Okey, ada perkara bangkit tentang ayat ini tadi. Okey Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Ayat berikut antara muka surat berikutnya 152. 152 ini ialah bentuk-bentuk hal. Hal itu ada bentuk-bentuk dia. Dia ada 5 bentuk. Bentuk-bentuk hal. Dia ada 5. Apa dia? Yang pertama isim tunggal. Macam tadi, rakiban. Itu isim tunggal lah. Jadi, antara bentuknya adalah isim tunggal. Isim tunggal. Yang keduanya, ayat isim. Ayat nama. Ayat isim sama lah. Ayat nama. Yang ketiga, ayat perbuatan. Yang keempat, ayat jar wa majrur. Ini syubi jumlah. Dan yang kelima, ayat zaraf. Jadi hal ini ada 5 bentuk. Bentuk yang pertama, isim tunggal. Isim tunggal contoh di sini adalah maka dia itu siapa? Sulaiman. Tersenyum dan ketawa kerana mendengar perkataannya. Nya itu siapa? Nya itu semua. Jadi Nabi Sulaiman dalam perjalanan dia di satu padang, di mana padang itu adalah padang tempat sarang-sarang semua duduk di situ. Jadi ketika Nabi Sulaiman nak melalui satu padang itu, di mana di dalamnya ada banyak sarang semua,
Jadi semut, ketua semut tu beritahu dia punya anak buah, wahai semut sekalian, kamu masuk semua ke dalam sarang kamu kerana Sulaiman nak lalu. Dia tak akan sedar kamu ada di situ. Jadi kamu masuklah dalam sarang supaya kamu selamat daripada kaki-kaki tentera Nabi Sulaiman. Jadi perkataan semut itu dia ketawa. Dia dengar perkataan semut itu dia ketawa. Ketawa kerana dia bersyukur. Dia nikmat. Kerana yang pertama dia dengar perkataan semut. Walhal perkataan semut itu dia punya volume dia sangat rendah. Tapi dia boleh dengar. Satu. Yang kedua, Tuhan bagi dia faham. Apa yang semut cakap, dia boleh faham. Nabi Sulaiman boleh faham. Jadi dia tersenyum. Senyum dan ketawa. Kerana mendengar perkataannya. Jadi patas sama. Maka dia, samanya dia tersenyum. Dahikan. Kemudian ketawa. Min kauliha. Kerana mendengar perkataannya. Perkataannya dia ialah perkataan semut. Jadi di sini dahikan. Dahikan itu adalah hal. Hal itu adalah dalam bentuk perkataan single. Satu perkataan tunggal. Dahikan. Bermakna ketawa. Hal mansubat. Hukumnya masuk dengan baris atas kaf tu. Dan juga alamatnya adalah fathah. Dan dia adalah nakirah. Sebab dia hal. Maka nakirah. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa dahakan itu adalah keadaan. Keadaan siapa? Keadaan Nabi Sulaiman. Apa keadaannya? Keadaannya dia ketawa. Mula-mula senyum, lepas tu dia ketawa. Jadi perkataan ini menunjukkan isim tunggal. Isim tunggal maknanya dia bukan dalam bentuk ayat, tapi dalam bentuk mufrad, isim tunggal. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kulu. Kulu ni makanlah. Ini memang makanan ni. Bukannya ambillah. Yang tadi ambillah. Yang ini kulu. Yang mas kahwin tu kulu, tapi maksud ambillah. Yang ini kulu, maksudnya makanlah. Kulu wasrabu. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Min rizkillah. Daripada rezeki Allah. Kemudian wala ta'syaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi buat kerosakan. Dalam ayat ini Tuhan mempersilakan kita, menghalalkan kita untuk makan dan minum rezeki yang Allah bagi atas muka bumi ini. Makanlah, minumlah. Tapi syaratnya la tashrabu, jangan berlebihan. Jadi kulu washrabu, makanlah dan minumlah min rizkillah, daripada rezeki Allah. Selagi rezeki itu Allah yang punya, maka makanlah kamu. Kalau rezeki itu orang lain punya, jangan makan. Kalau rezeki itu diberikan untuk pekong, jangan makan. Contohnya limau. Lah ni 2-3 hari ni masalah limau banyak. Jadi kalau limau tu memang limau dia nak bagi kepada orang ramai tak makan, boleh ambil, boleh makan. Tapi kalau limau tu diletaknya di kaki tok ekor tu, jangan ambil. Dan jangan makan. Kalau dia ambil pun dia beri ke kita suruh makan, jangan makan. Sebab limau tu untuk Tuhan dia. Jadi tak wajar kita makan rezeki untuk diberi ke Tuhan dia. Kita hanya boleh makan rezeki Allah. Min rizkillah. Kalau tidak, apa tujuan letak Tuhan di sini? Tuhan letak sini min rizkillah. Maknanya dari rezeki Allah. Bukannya untuk yang macam tu. Ataupun makan daging lembu. Tapi yang disembelihkan untuk tujuan Tuhan selain pada Allah. Maka jangan makan. Walaupun sedap, walaupun kari apa semua pun, kita tak boleh makan rezeki untuk Tuhan selain pada Allah. Hanya boleh rezeki daripada min rizkillah. Dan wala ta'saw fil ardi mufsidin. Kenapa Tuhan suruh makan, suruh minum?
tiba-tiba Tuhan kata jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Jadi kerosakan itu adalah mufsidin. Mufsidin itu ada single word ataupun mufrad. Maksudnya mufsidin adalah berbuat kerosakan. Kerosakan. Jadi siapa pembuat dia ni? Pembuat ni adalah mufdini. Dini maknanya mereka itu. Jadi jangan buat kerosakan. Tuhan dah bagi rezeki, suruh makan, dah sihat, dah kenyang perut, tiba-tiba buat kerosakan. Apa maksud buat kerosakan? Sebarang kerja yang Tuhan larang. Itu kerosakan. Sama ada bentuk, apa-apa bentuk lah. Tapi merosakkan tu adalah dilarang. Jadi siapa yang makan dan minum rezeki Allah tiba-tiba buat kerosakan, dia adalah orang yang zalim. Zalim. Hukum zalim ni masuk neraka. Jadi jangan buat kerosakan. Jadi kerosakan itu umum. Jangan buat. Dah kenyang, dah seronok lah makan sebagainya. Tiba-tiba buat kerosakan itu sangat buruk dia punya perbuatan dan sangat buruk dia punya balasan. Jadi mufsidin di sini adalah hal. Mufsidin hukumnya adalah mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan ya, nun. Tapi ini untuk jamak muzakkar salim. 5 perbuatan yang termasuk perbuatan yang 5. Iaitu apabila jamak dia, jamak mufsiduna bila marfu' dan bila dia mansub mufsidina ataupun dia majrur pun mufsidina juga, tapi tergantung kepada sebelumnya. Ayat sebelumnya tu apa? Jadi kalau ada ayat itu menukarkan jadi masuk, maka mufsidina tu maksudnya masuk. Tapi kalau ada yang majzum seperti depannya ada lam, maka dia adalah majrur. Jadi ya nun ni menunjukkan sama ada majrur ataupun mansub. Kalau depan tu adalah perkataan yang menyebabkan dia jadi masuk, maka masuklah di sini. Jadi sekarang ni dalam cerita ini apa? Apa barisan dia? Fil ardi mufsidina. Mufsidina ni apa? Patutnya apa? Dia isim fa'il lah Ustaz. Isim fa'il betul, tapi apa? Ya nun ni apa? Dia sebab majrur lah. Sebab dia sebelumnya ada fi. Majrur. Ya. Kalau majrur tak kena sebab setiap apa namanya hal mestilah bagi atas. Bukan majrur. Jadi mufsidi ni kita kena letak majrur. Mestilah letak mansub. Tak apa, saya buktikan dengan ayat Quran. Sekejap, tunggu sekejap. Surah yang kedua. Ayat yang ke-60. 60. Allah. Ayat ke-60. Okey, ini ayatnya. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Jadi ayat ini cerita tentang umat Nabi Musa yang apa namanya, yang
kelaparan di padang Sinai kerana sesat, kerana tidak mahu mengikut arahan yang diberikan oleh Nabi Musa. Mereka tak nak ikut, akhirnya mereka sesat di padang Sinai dan sesatnya selama 40 tahun. Jadi mereka tidak ada air untuk minuman. Zaman Nabi Musa lagi tak ada air di situ. Malah zaman sekarang ni pun tak ada air di situ. Itulah tempat yang Yahudi nak supaya orang Palestin lari kepada padang Sinai. Dia tahulah tempat tu memang tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air, tak ada bekalan air dan sebagainya. Dia suruh orang dirampas bumi Palestin, dia nak ambil bumi Palestin, dia suruh orang tu pindah ke situ. Kemudian dia paksa penduduk Palestin pindah ke tempat tu. Dalam perjalanan dia bom. Ramailah yang mati sehingga sekarang ni, lebih kurang 24,000 syahid kerana dibom, dibunuh oleh Yahudi terhadap orang Islam. Yang peliknya, ada juga orang Islam yang menyokong tindakan itu. Seperti UAE, seperti Mesir, seperti Saudi Arabia, sokong Yahudi. Kita pun tak faham. Jadi tempat tu Tuhan dah beritahu tak ada air. Sampai dalam Quran dirakamkan keadaan tak ada air. Apa rakaman dia? Ketika umat Nabi Musa perlukan air untuk kaumnya, maka Tuhan telah beri arahan kepada Nabi Musa, idrib, pukullah bi'asakal hajar, tungkatmu kepada batu. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Maka apabila Nabi Musa pukul saja dengan tongkatnya batu yang ada kat padang pasir itu, maka terpancarlah 12 air mata. Mata air. Jadi maknanya kaum Nabi Musa pada waktu itu ada 12 kaum. Iaitu anak kepada Nabi Yaqub. Anak Yaqub ada 12 orang. Jadi satu orang tu anak dia, satu kaum. Jadi 12 kaum tu maknanya untuk setiap satu kaum ada satu pacutan air. Kenapa macam tu? Kenapa 12? Kenapa tidak dikongsi ramai-ramai? Kerana bangsa Yahudi ni bangsa keraih saja. Dia tak boleh bersatu. Dia tak boleh nak ambil air daripada satu sumber. Dia kena satu kaum, satu tempat. Dia tak boleh bersama. Tetapi dia boleh bersama apabila menentang Islam. Apabila menentang Islam, semua kaum Yahudi ini bersatu untuk mengalahkan Islam ataupun untuk membunuh Islam. Tapi kalau dia sama dia di sini buktikan bahawa Yahudi ini orang yang suka berkelahi, suka beramuk, suka bertengkar, suka buat perkara yang mungkar dan sebagainya. Ini tanda dia. Kemudian maksud dia, maka memancarlah daripadanya 12 air mata. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Maknanya tak kongsi. Kenapa? Kerana masing-masing tu dengki-mendengki, masing-masing tu tak boleh bersatu. Jadi makan dan minumlah dari rezeki. Maknanya Tuhan bagi air dan juga bagi rezeki, bagi makanan, bukan air saja. Airnya dalam bentuk, makanannya dalam bentuk manna wasalwa. Mengikut setengah tafsir itu, manna wasalwa itu adalah daging burung. Daging burung yang setiap pagi burung tu jinak jadi dekat dengan orang, dengan umat Yahudi itu, maka tangkap dan sembelih dan masaklah, dia boleh makan. Jadi setiap suku tahu tempat minumnya. Makanlah dan minumlah rezeki yang Allah bagi. Itu Allah bagi rezeki tu, bukan dia yang cari, bukan dia berusaha. Air tu mancut bukan kerana usaha dia. Air tu mancut kerana Allah nak keluarkan kat situ, kerana wahyu, kerana apa? Mukjizat Nabi Musa. Begitu juga manna waswa tu bukan usaha dia. Tetapi Tuhan jatuhkan, Tuhan turunkan benda tu depan muka dia, dia hanya tangkap dan sembelih makan. Janganlah kamu melakukan kejahatan di atas bumi dengan kerosakan.
Kenapa dia beritahu gini? Kerana dia tahu bahawa bangsa Yahudi ni bangsa yang suka melakukan kerosakan sampai ke hari ini. Jadi kalau kita tak faham juga perangai Yahudi, masih lagi nak sokong Yahudi, maknanya kita tak ada kesan baca Quran. Tuhan dah beritahulah, dia orang ni memang suka melakukan kerosakan. Kita nak sokong juga. Kita nak jadikan kawan juga. Nak lantik dia jadi penasihat kita. Bagaimana sekarang? Orang Yahudi jadi penasihat kepada keuangan. Kita masih lagi nak percaya kat dia. Kemana kamu baca Quran? Apa yang kamu baca? Sehingga tak jumpa benda-benda yang macam ni. Ataupun memang mereka tak baca. Cuma musabakah je, dia tak baca. Jadi akibatnya, dia tak nampak bahawa Yahudi itu adalah bangsa yang jahat kepada Islam. Tak boleh kita jadi kawan. Apalagi nak jadikan ketua ataupun pemerintah ataupun penasihat. Jadi di sini ayat ini tadi mufsidin. Mufsidin itu apa dia? Mufsidin itu adalah isim mansub. Isim mansub. Mufsidin. Isim apa? Isim apa ni? Cuba tengok ni. Asal katanya afsada. Afsada itu fasad lah. Fasada asalnya. Fasad tambah hamzah. Jadi afsada. Afsada ni membuat fasad. Membuat kerosakan. Fa'il madhinya afsada. Fa'il mudhari'nya yufsidu. Fa'il amalnya afsid. Dan mazdarnya ifsada. Kemudian mufsidin. Dan mufsida. Mufsida. Mufsi bagi bawah. Kemudian musa. Mufsi bagi bawah. Yang bagi bawah ni adalah isim fa'il. Manakala yang bagi atas ni adalah isim Majhul. isim maf'ul. Tapi jamak. Jamak. Kalau tak ada yang nun, satu je lah. Seorang je lah. Tapi apabila mufsidin maknanya ramai. Jadi mufsidin di sini dikata apa? Isim mansub. Isim mansub. Jadi maknanya ini adalah isim yang menunjukkan isim mansub. Bukan isim jar. Bukannya beri bawah. Sebab tadi ada kata dia adalah berbagi bawah. Tidak. Dia bukan berbagi bawah. Tapi dia adalah bermaksud dia bermaksud baris mansub. Mansub dengan ya nun. Ardi mufsidina. Mansub dengan ya. Bukannya majrur. Kata ni bukan majrur. Tapi dia mansub. Yang majrur yang lepas fi ardi. Fil ardi. Dan mufsidi ini adalah mansub, bukan dia majrur. Sebab kalau majrur bermakna bumi ini kepunyaan orang yang fasik. Kalau kita baca majrur, ikut ini. Ardi majrur. Kalau kita baca dengan mufsidina, jadi maknanya dia mudhafan ilahi. Jadi maknanya kalau mudhafan ilahi maknanya bumi ini kepunyaan orang-orang fasik. Berbuat fasik. Berbuat fasik. Jadi tak boleh dibariskan dengan baris bawah. Sebab kalau baris bawah, dia sudah lari sangat. Bukan menjadi sebagai hal, tapi menjadi sebagai mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi ini disandarkan. Maknanya bumi ini disandarkan kepada orang yang fasik. Jadi seolah-olah janganlah kamu berkeliaran di atas bumi kepunyaan orang fasik. Kalau kita bariskan bawah. Kalau kita maksudkan ini bagi bawah. Jadi dia sudah jadi lain makna. Tak boleh baca dengan mufsidin. Jadi kena dengan baris atas. Okey. Mufsidin. Mufsidin. Jadi dengan baris atas. Sebab dia kata ini adalah huruf berbaris mansub. Isim mansub. Isim mansub. Bentuk yang keempat. Yang keempat. Ingat lagi bentuk satu apa, bentuk dua apa, bentuk tiga apa, empat apa. Masih ingat? InsyaAllah. Harap-harap ingatlah.
Kalau yang tamu tu afsida, fasada. Fasada yufsidu, afsid, tafsid, Ya. mufasid. Satu alif tambah satu hamzah dipangkainya jadi afsida. Afsida tu tambah hamzah satu. Ya. Dia bertambah hamzah satu, dia adalah bentuk yang keempat. Form 4. Ingat tak contoh kita bentuk form 4 dulu. Ingat. Tambah hamzah form 4. Kalau tambah alif form 5. Kalau tambah apa lagi? Ada hamzah, ada alif, ada sabdu. Sabdu maknanya form 3. Jadi itu kena ingatlah. Kalau tak ingat, tak apa, buka nota balik, insya-Allah dapatlah apa yang dibentuk, apa yang dikata di sini bentuk-bentuk tu. Itulah benda. Okey, ada perkara berbangkitkan berbangkit daripada ayat ini. Okey, Ustaz, boleh. Okey, Ustaz. Okey. Okey. Kalau yang kedua tu panjang lagi tu. Banyak lagi. Apalah kita tangguhkan, insya-Allah untuk hadapan. Tidak. Hari ini betul kan? Betul. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Dan 3 ni kita puasa. InsyaAllah puasa 12 hari bulan. Jadi nak buat kelas ke tidak bulan yang bulan 3? Ramadan 12 Ustaz. 12 Mac. 12 Mac. 12 Mac. Ya. Nak cuti ke ataupun kita nak ada kelas ke? Tak ada apa-apa nak buat. Ya. Ada ada cadangan? Saya cadangkan macam biasa Ustaz, kita cuti lah dalam Ramadan. Bulan Ramadan biasanya kita orang ada tadarus, Ustaz. 3 jam pagi dan pagi. Jadi kita 29 sampai 10.30. raya pula pada Raya 10 bulan. bulan. Jadi kita nak cuti sampai bila? Lepas raya besok, Ustaz maklum baliklah dalam WhatsApp. Ikut kesesuaian. Macam biasa Ustaz, lepas raya. Lepas puasa 6 kalau Ustaz mula balik lah. Kalau kita cuti bulan 3 ni, dan bulan 4 tak habis lagi raya, tak habis lagi puasa dan raya. Kalau kita terus ke bulan 5 macam? Okey, boleh jugalah. Bulan 5. Boleh lah, Ustaz. Boleh. Bulan 3 kita cuti, bulan 4 kita cuti, bulan 5 kita mula balik insya-Allah. Okeylah. Ustaz kasih tahulah. Setuju. Buat kalau nak buat setengah bulan ni payah juga. Jadi kita cuti lah. Maknanya hari ini hari last day untuk apa? Untuk sebelum raya. InsyaAllah kita akan jumpa balik pada bulan 5. Bulan 5 maknanya sudah puasa 6, sudah apa namanya raya. Jadi maknanya hari 5 bulan lah. 5 bulan 5. Okey? Okey, 5 bulan 5 Nausaraf Nausaraf. Kemudian kita punya apa namanya Balarah 7 bulan. Balarah 7 bulan. So the next one 27 ni ada Balarah lagi Ustaz? 27. Ya. Balarah masih ada lagi.
belum boleh cuti lagi. Kita sekarang ini 25 kan. Okey. So, Okey, bulan 5 lah kita start Ustaz. 5 dan 7 lah. 27 masih ada. 27 masih ada. 27. Jadi hari ini last untuk Senang. 27 tu last untuk Balarah. Balarah. InsyaAllah kita dua-dua tu akan bermula balik pada bulan Bulan 5. 5 dan 7. Boleh? Okey. Setuju? 7 Ustaz. Setuju? Tak apalah. Maknanya hari lusa nanti kita lepas dia balarah, maknanya kita cuti lah. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita jumpa pada 27. 5. 27. Nahu dan Saraf 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fadlalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala pujian yang bagimu, ya Allah, kami sentiasa memuji-Mu, ya Allah. Kami minta pertolongan dan meminta keampunan-Mu, ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Ya Allah, beri petunjuk. Tiada siapa yang boleh sesatkan kami, dan barang yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Kau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Kau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin meninggal ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau ridai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau beri. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.